Selamat sejahtera murid-murid. Jom belajar sains bersama Cikgu Yas. Kita masih lagi akan mempelajari topik mikroorganisma. Tajuk kita pada kali ini adalah proses hidup mikroorganisma. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memerihalkan bahawa mikroorganisma menjalani proses hidup, meramal faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Adakah mikroorganisma adalah benda hidup? Apakah ciri-ciri benda hidup? Mari kita perhatikan paparan ini. Ciri-ciri benda hidup adalah bergerak, bernafas, bertindak balas terhadap rangsangan, bertumbuh, membiak, berkumuh, dan memerlukan makanan. Cuba murid-murid fikirkan, adakah terdapat ciri-ciri ini pada mikroorganisma? Pada pembelajaran kali ini, kita akan menjalankan beberapa eksperimen untuk membuktikan bahawa mikroorganisma adalah benda hidup. Eksperimen yang pertama adalah untuk membuktikan mikroorganisma bernafas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah botol plastik, sudu kecil, sudu besar, benang, pembaris, air suam, belon, yeast dan gula. Langkah-langkah eksperimen. Yang pertama, isikan 250 ml air suam ke dalam botol plastik. Masukkan 3 sudu kecil yeast ke dalam botol. Langkah ketiga, tambah 1 sudu besar gula dan goncangkan botol. 4. Pasang belon pada mulut botol. 5. Buat pemerhatian kamu pada saiz belon. 6. Ukur diameter belon menggunakan benang dan pembaris bagi setiap 5 minit dalam tempoh 20 minit. 7. Bincangkan hasil pemerhatian kamu di hadapan kelas. Baik murid-murid, setelah eksperimen ini dijalankan, apakah yang kamu jangka akan berlaku atau apakah pemerhatian yang akan kamu perolehi? Ya, selepas beberapa minit, kita boleh memerhatikan belon mengembang. Ini adalah pemerhatian yang kita perolehi. Belon mengembang. Saiz belon telah bertambah. Itu adalah pemerhatian. Bolehkah murid-murid fikirkan apakah yang menyebabkan saiz belon bertambah ataupun belon mengembang? Apakah yang terdapat di dalam belon? Ya, murid-murid. Belon mengembang dan saiz belon bertambah adalah disebabkan yeast telah membebaskan karbon dioksida. Mikroorganisma, iaitu yeast, membebaskan gas karbon dioksida semasa proses pernafasan. Eksperimen ini menunjukkan bahawa yeast merupakan benda hidup yang mengurai substrat ataupun kita boleh katakan sebagai makan gula dan air yang terdapat dalam eksperimen ini yang membekalkan tenaga dalam proses pernafasan dan menghasilkan gas karbon dioksida. Mari kita lihat eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua adalah untuk membuktikan mikroorganisma bergerak. Alat dan bahan yang diperlukan adalah mikroskop, penitis, slide kaca, sisip kaca, bikar, piring petri, kertas turas, dan air kolam. Langkah-langkah eksperimen. 1. Masukkan sedikit air kolam ke dalam bikar.
2. Gunakan penitis untuk mengambil air kolam daripada bikar. 3. Titiskan air kolam ke bahagian atas slide kaca. 4. Tutupkan titisan air kolam dengan sisip kaca. 5. Keringkan lebihan air kolam pada slide kaca dengan kertas buras. 6. Letakkan slide kaca di atas pentas mikroskop. 7. Laraskan kanta mikroskop sehingga mendapat imej yang jelas. 8. Perhatikan pergerakan mikrob di bawah mikroskop. 9. Lakarkan mikrob yang diperhatikan. 10. Catat dan laporkan pemerhatian kamu. Hasil daripada penyiasatan inilah rupa bentuk mikroorganisma yang dapat diperhatikan di bawah mikroskop. Dengan menggunakan mikroskop, kita boleh melihat pergerakan mikroorganisma. Ya, murid-murid, mikroorganisma adalah hidupan yang bergerak. Ini adalah eksperimen yang ketiga. Eksperimen ini adalah untuk membuktikan bahawa mikroorganisma bertumbuh. Alat dan bahan yang diperlukan adalah plastik lot sinar, penyembur air, roti, dan air. Langkah-langkah. Yang pertama, semburkan air kepada roti seperti yang berikut. Roti A, 1 semburan. Roti B, 2 semburan. Roti C, 3 semburan. Masukkan setiap roti ke dalam plastik lot sinar yang berbeza dan labelkan A, B, dan C. Buat pemerhatian ke atas roti A, roti B, dan roti C selama seminggu. Dan rekod perubahan saiz dan warna kulapuk pada roti tersebut. Bincangkan pemerhatian kamu bersama-sama dengan rakan. Selepas seminggu, inilah apa yang telah diperhatikan. Pada setiap plastik A, B, dan C, semua roti telah berkulat. Kulat pada roti semakin banyak apabila semakin banyak air disemburkan pada roti tersebut. Saiz kulat yang tumbuh pada roti semakin bertambah setiap hari. Eksperimen ini juga menunjukkan bahawa mikroorganisma bertumbuh. Ketiga-tiga eksperimen yang telah dijalankan tadi telah membuktikan bahawa mikroorganisma adalah benda hidup. Kerana mikroorganisma seperti fungi, bakteria, virus, protozoa dan alga menjalankan proses hidup seperti bernafas, bergerak dan bertumbuh. Apakah faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma? Mari kita perhatikan paparan di bawah. Terdapat 5 faktor yang mendorong kepada pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama adalah air. Air amat diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tanpa air, mikroorganisma tidak boleh membiak. Yang kedua adalah udara. Benda hidup memerlukan udara untuk proses pernafasan. Tanpa udara, mikroorganisma tidak boleh hidup. Yang ketiga adalah suhu yang sesuai. Suhu air suam, persekitaran yang lembap dan panas adalah suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Yang keempat adalah nutrien ataupun makanan. Kehadiran nutrien amat diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisma. Tanpa nutrien, mikroorganisma tidak boleh bertumbuh. Yang kelima adalah keasidan. Keasidan yang sesuai
mendorong kepada pertumbuhan mikroorganisma. Keasidan yang tinggi, contohnya seperti cuka, tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Cuba perhatikan buah apel ini. Buah apel ini kelihatan telah pun rosak dan tidak boleh lagi dimakan. Terdapat tumpuk-tumpuk hitam pada luar buah apel. Tumpuk-tumpuk hitam ini adalah kulat. Kulat adalah sejenis mikroorganisma. Apakah faktor-faktor yang mendorong kulat tumbuh pada buah apel ini? Yang pertama adalah kehadiran air. Apel adalah buah yang mengandungi air. Kehadiran air amat sesuai kepada pertumbuhan mikroorganisma. Yang kedua adalah suhu persekitaran yang sesuai. Apel yang tidak diletakkan di dalam peti sejuk akan cepat rosak berbanding apel yang diletakkan di dalam peti sejuk. Ini adalah kerana suhu di luar peti sejuk adalah panas dan lembap. Ia merupakan suhu yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Keasidan yang sesuai. Buah apel tidak terlalu masam. Ini menunjukkan bahawa keasidannya tidak tinggi. Keasidan yang sesuai mendorong kepada pertumbuhan mikroorganisma. Yang keempat adalah kehadiran udara. Persekitaran apel terdapat udara yang bergerak bebas di atmosfera. Dan seterusnya adalah kehadiran nutrien. Apel merupakan sejenis makanan. Nutrien yang terdapat pada apel akan mendorong kepada pertumbuhan mikroorganisma. Inilah yang menyebabkan kulat dapat merosakkan buah apel. Dalam video pembelajaran pada kali ini, murid-murid telah pun belajar tentang mikroorganisma menjalani proses hidup. Proses hidup yang dijalani oleh mikroorganisma adalah bertumbuh, bergerak, dan bernafas. Murid-murid juga telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma memerlukan air, udara, nutrien, suhu yang sesuai, dan keasidan yang sesuai untuk bertumbuh. Diharapkan murid-murid memahami isi kandungan pelajaran kali ini. Selamat belajar murid-murid.